Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita bersama-sama dalam bicarakan tentang mengenai satu suasana yang dimasukkan hamba-hamba Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bercakap tentang mengenai bagaimana suasana ataupun keadaan yang manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Syurga-syurga ni apa dia? Sehingga kan kita diajar supaya gambarkan suasana syurga ini untuk menjadikan satu rangsangan dan juga menjadi satu ketamakan dalam hidup kita untuk mendapatkannya. Sebagaimana kita biasa, orang kita kalau dia nak promosi terhadap satu benda, dia nak tunjuk satu barang, dia akan promosi terlebih dahulu. Kelebihan itu, kelebihan ini dan sebagainya. Syurga demikian juga. Allah dihantar melalui Al-Quran Karim ataupun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syurga. Supaya kita ni bila kita sebut saja tentang syurga, kita akan jadi rasa tamak. Kita akan jadi rasa nak. Kita akan rasa dalam diri kita ni, perasaan kita ni bersungguh-sungguh untuk dapatkan yang disebut dengan nikmat-nikmat ini. Kita tak sambil lewa lah. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang ada orang kita, bila kita tanya pada dia, nak masuk syurga tak? Nak, dia sebut. Nak masuk syurga. Kemudian, kalau tak boleh masuk syurga, masuk neraka, kita tanya balik pada dia. Dia pun jawab, kalau dah masuk neraka, nak buat macam mana? Dia sebut demikian. Dia tak ada perasaan pada diri dia. Dia sepatutnya dalam hidup kita ni, kalau kena masuk neraka, tak nak masuk neraka. Kita kena sebut bersungguh-sungguh tak nak neraka. Supaya apa dia, kita jaga amalan kita jaga tubuh badan kita. Yang ni yang mesti ditimbulkan dalam hidup kita seharian. Setiap hari, setiap masa ni, pada diri kita, biar timbul pada diri kita, aku nak syurga. Aku nak yang disebut dengan nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga. Ni sentiasa kita kena buat pada diri kita demikian. Kenapa kita kena buat demikian pada diri kita? Nak suruh kita ni rasa bersemangat sepanjang masa. Tak ada perasaan lemah, tak ada perasaan rasa resah. Dan kita, yang lebih utama lagi, kita sentiasa membetulkan jalan hidup kita. Jalan hidup kita ni seringkali tergelincir daripada jalan agama. Hidup kita ni, ramai di kalangan kita ni, hidup ni kalau kita celik je mata, syaitan pun mula datang, ganggu terus. Ganggu kita, tarik diri kita supaya kita ni terjerumus ke kawah-kawah neraka ataupun ke lembah-lembah neraka tersebut. Tapi kitanya dalam hidup kita setiap hari kena betulkan. Setiap hari kena betulkan. Betulkan jalan hidup. Kerana kalau kita tak betulkan, ditarik. Siapa yang boleh tarik diri kita ni masuk dalam syurga Allah? Kita nak betulkan balik daripada penyimpangan jalan hidup menjadi betul balik dalam hidup kita. Kita dengar kuliah, dengan cara kita sentiasa baca ayat Quran, dengan cara kita sentiasa dalam hidup kita ni baca hadis-hadis Rasulullah, baca sirah Nabawi, yang menyebabkan kita ni jadi semangat. Salah satu benda yang menjadikan diri kita ni bersemangat untuk dapatkan ganjaran yang akhir nanti, yang disebut dengan syurga Allah ni, ialah kita mendengar hadis-hadis, cerita-cerita tentang nikmatnya syurga. Lalu kita tak akan tewas dalam diri kita. Kita tak akan rasa lemah dalam ujian yang kita hadapi. Kerana apa dia? Kerana matlamat hidup kita bukan di sini. Matlamat hidup kita di sana. Matlamat yang sebenarnya ialah dapatkan syurga Allah. Walaupun kita di atas dunia ni, berbagai-bagai ujian kita kena lalui. Berbagai-bagai halangan kita kena tempuhi dalam hidup kita. Tapi kita yakin kita mesti dapatkan nikmat yang disebut dengan kemuncak, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita nanti. Yang ni yang menyebabkan kita baca hadis-hadis
dan kita baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim, kita baca, kita dengar pandangan alim ulama yang menyebabkan kita ni akan rasa kuat dalam jiwa kita. Hari ni insya-Allah kita akan cerita tentang mengenai satu tajuk pada muka surat 745 dalam kitab Rahsia Kematian dan Alam Akhirat yang sentiasa saya kuliah di pagi-pagi Jumaat macam ni di masjid yang disebut dengan Masjid Al-Falah USJ 9. Setiap pagi Jumaat biasa saya buat demikian. Tapi oleh kerana kita dalam PKP ni, maka kita nak tak nak kita terpaksa duduk dalam suasana online saja. Dalam suasana begini, mari kita belajar tentang mengenai siapa golongan yang pertama yang akan masuk dalam syurga nanti. Yang kita nak faham pada diri kita. Orang yang pertama yang masuk syurga adalah orang fakir miskin. Ni jawapan kepada yang disebut dengan orang yang golongan yang pertama yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga nanti. Kalau nak jawab kepada pertanyaan kita ni, orang yang awal-awal masuk dalam syurga siapa? Yang golongan yang pertama masuk tu dia tak masuk seorang-seorang, tapi dia masuk dalam bentuk jumlah ramai-ramai dia masuk. Siapa yang masuk dalam syurga? Dalam syurga ni yang golongan yang paling awal yang masuk dahulu dalam syurga ialah orang miskin. Orang miskin di kalangan fakir miskin di atas dunia ini yang dianya ada iman dan dia ada Islam dalam tubuh badan dia. Bila dia ada iman dan ada Islam dalam hidup dia ni, yang menyebabkan dia bertabah dengan ujian kemiskinan dia, layaklah dia terlebih dahulu masuk dalam syurga. Sebab apa? Kita akan sebut sekejap lagi. Ibnu Al-Mubarak berkata, kami diberitahu oleh Abdul Wahab bin Al-Ward bahawa Sa'id bin Musayyab berkata, Sa'id bin Musayyab dia telah berkata, telah datang seorang lelaki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, beritahulah kepadaku wahai Rasulullah mengenai orang yang akan berada di depan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Sa'id bin Musayyab ni dia kata, ya Rasulullah, orang yang jenis macam mana yang diberi peluang untuk berdiri di hadapan Allah, berada di hadapan Allah pada hari kiamat nanti? Orang yang macam mana ya Rasulullah? Yang golongan yang macam mana yang diberi peluang untuk berdiri tegak di depan Allah dalam keadaan yang dia teguh pada diri dia di hadapan Allah nanti? Lalu Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sentiasa ada perasaan khauf di atas dunia dahulu. Dia ada perasaan takut di atas dunia. Atas dunia ni dia sentiasa, jiwa dia sentiasa hidupkan takut kalau tak semayang, takut kalau membuka aurat, takut kalau dia ni tak keluarkan zakat. Dia ada perasaan khauf, rasa takut. Takut dengan perintah Allah kalau sekiranya dia melanggar perintah Allah itu. Dia perasaan dia di atas dunia ni, Rasulullah kata atas dunia dahulu dia ada perasaan takut. Takut kepada apa dia? Takut kalau dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Takut kalau dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perasaan ni, orang yang macam ni dia layak berdiri depan Allah. Dia akan dipanggil depan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang demikian. Kemudian orang yang jenis macam mana? Orang yang dalam keadaan tadarru', dalam keadaan di atas dunia ni tunduk, sentiasa menunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang kedua, Rasulullah sebut demikian. Siapa lagi? Orang yang tawadhu', orang yang dalam keadaan dia takut, kemudian dia tunduk segala perintah Allah. Tunduk ni maksudnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada diri dia, dia sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, walaupun dia bercanggah dengan kehendak dia. Tadarru' dipanggil. Perasaan dalam diri dia, perasaan dalam diri dia ni sendiri, dia rasa apa dia? Dia nak pada benda yang lain, tapi oleh kerana Allah nak suruh buat benda ni, aku kena tadarru', aku kena tunduk dengan kehendak Allah. Ni cara dalam kehidupan dia. Ialah kita ni kan bertembung kan, perasaan dalam diri kita, kita nak benda yang lain. Saya buat contoh yang mudah. Dalam hidup kita, apa dia? Kita sedang tidur sedap ni, sedap kita sedang tidur, tiba-tiba dengar azan subuh. Waktu mana kita dengar azan subuh tu, kita nak sambung tidur ke kita nak bangun untuk kita nak tadarru' pada Allah? Kalau kita boleh bangun, itu tanda kita ni seorang yang tadarru' dalam diri kita ni, menunduk lawan
yang disebut dengan kehendak nafsu kepada kehendak yang disebut dengan kehendak agama. Banyaklah dalam hidup kita ni benda yang bertembung dengan kehendak nafsu dengan kehendak Allah. Lalu dia pilih kehendak Allah walaupun nafsu dia kuat menarik diri dia, tadarru'. Kemudian yang ketiga, dia jenis tawaduk. Rasulullah kata sentiasa bertawaduk dalam hidup dia. Tawaduk ni maksudnya apa dia? Dia tak meninggikan dan tak menyombong dalam pada diri dia dengan perintah Allah. Segala yang disuruh oleh Allah dalam hidup dia tawaduk. Cara dia. Dan sering menyebut nama Allah Ta'ala. Sering menyebut nama Allah Ta'ala dalam hidup dia. Yang keempat, hidup dia ni dalam keadaan dia semuanya zikir pada Allah. Nama Allah je, Alhamdulillah, Subhanallah, ataupun apa dia, Masya Allah. Segala kalimah Allah tu di bibir dia je. Orang yang demikian. Lelaki itu tanya lagi Rasulullah. Sa'id bin Musayyab ni dia sebut, datang lelaki pada Rasulullah, tanya Rasulullah soalan, ya Rasulullah, siapa orang yang boleh berdiri depan Allah nanti? Orang yang dia Allah kenal dia, kemudian orang yang Allah sayang pada dia di padang mahsyar Allah nanti. Lalu lelaki ni bila dengar Rasulullah cerita demikian, Rasulullah kata orang yang hidup dia ada rasa takut di atas dunia. Kemudian ada rasa tunduk pada Allah. Kemudian ada rasa tawaduk dalam hidup dia. Yang keempat, orang yang hidup dia sentiasa berzikir kepada Allah. Rasulullah sebut demikian. Lalu lelaki ni bertanya lagi, adakah mereka orang yang pertama yang masuk ke syurga ya Rasulullah? Lalu lelaki ni tanya lagi, orang yang macam ni ya Rasulullah, dia ke yang masuk dahulu dalam syurga ya Rasulullah? Rasulullah jawab terus, tak, bukan orang ni. Walaupun mereka diberi peluang untuk berdiri di hadapan Allah, tapi orang ni bukan orang yang dipanggil orang terawal yang dapat yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis itu siapa ya Rasulullah? Lalu lelaki itu tanya, oleh yang demikian, yang pertama sekali masuk golongan mana ya Rasulullah ke dalam syurga Allah nanti? Siapa yang masuk dalam syurga Allah yang awal itu ya Rasulullah? Tanya lelaki tersebut. Sa'id bin Musayyab ni cerita ni. Lalu Rasulullah jawab, orang fakir dan miskinlah yang mendahului manusia lain untuk memasuki syurga. Rasulullah sebut demikian. Akan keluar daripada sana para malaikat berkata pada golongan ini, kembali kamu ke tempat hisab. Orang-orang miskin ni, dia berjalan nak masuk dalam syurga tu, malaikat tahan dia. Dia kata kamu tak dihisab lagi. Balik dulu. Balik dulu untuk dihitung amalan kamu. Rasulullah cerita. Mereka lalu menjawab, untuk apa kami dihisab? Nak hisab apa? Orang miskin ni tanya, kami ni nak hisab tentang apa? Nak hitung apa dia pada kami? Dia tanya demikian. Demi Allah, kami tidak diberikan satu pun harta di atas dunia. Nak hisab apa dia? Nak hisab jam tangan? Tak ada, kami tak ada jam tangan. Yang mahal-mahal, tak ada. Nak hisab apa dia? Handbag tak ada. Handbag yang mahal-mahal, tak ada. Nak hisab barang kemas? Kami tak ada memiliki barang kemas. Kami tak ada pun benda yang demikian. Nak hisab kenderaan kami? Kami tak ada kenderaan yang mewah-mewah. Nak hisab yang disebut dengan rumah kami? Kami hidup di atas dunia pun kami menyewa. Kami menumpang saja. Sedangkan kami ditahan dan dibiarkan hidup di sana. Sedangkan kami sudah diuji oleh Allah dengan ujian kesusahan di dunia. Kami susah dah di sana. Kami juga bukan para raja yang adil ataupun zalim. Orang miskin ni jawab, kami juga bukan para raja yang adil ataupun raja yang zalim. Kami hidup di atas dunia dahulu, tak ada kuasa pun. Kami tak pernah jadi yang berhormat ke? Kami tak pernah jadi yang amat berhormat ke? Yang berbahagia ke? Kami tak ada. Pada diri kami tidak dikenali. Akan tetapi telah datang pada kami ketentuan Allah dalam hidup kami. Kami redha je. Dalam hidup kami, Allah tentukan kami hidup begini. Kami redha je dalam hidup kami. Maka kami beribadah pada Allah sehingga datang kematian kepada kami. Allahu Akbar. Orang-orang yang susah ni kan, kami tak angkat bendera putih pun. Sepanjang kami hidup, kami susah, kami ni tak pernah kami nak cerita pada manusia. Kalaupun manusia kenal kami ni, maka mereka kenallah kami dengan seadanya. Tetapi hidup kami ni tak bersusah-susah di atas dunia dahulu. Kami hidup dalam keadaan ketentuan Allah.
sehingga datang kematian pada kami dalam keadaan kesukaran dalam hidup kami. Setelah dikatakan pada mereka, bila mereka disebut saja begitu, lalu dikatakan pada mereka, kalau begitu masuklah kamu ke dalam syurga itu, adalah sebaik-baik nikmat bagi orang yang beramal. Allahu Akbar. Teguh maksudnya, bila kita ni hidup dalam keadaan susah, jangan kita ni rasa kita nak sibuk, nak mengadu, yang disebut dengan nak cerita pada yang manusia ini sendiri. Hidup ni belajar untuk jadi redha, tenang dalam hidup kita, dan lapang pada jiwa kita. Setiap apa saja yang kita lalui, tak perlulah hidup nak bergantung dengan manusia. Tetapi hidup kita ni bergantung kepada Allah. Segala benda yang kita lalui dalam hidup kita ni, belajarlah untuk menjadi manusia yang tabah. Sehingga bila? Sehingga datangnya ketentuan Allah, datangnya kematian dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Ni orang-orang yang diawalkan masuk dalam syurga Allah. Bila sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bila masuk saja dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang macam ni dia bergembira terus. Puas hati kita hidup atas dunia. Hidup dalam keadaan yang Allah uji kita dengan ujian, kesukaran, kepayahan. Tetapi bila kita masuk dalam syurga ni, Allah bagi segala-gala nikmat yang hebat dalam hidup kita. Dan orang ni orang yang terawal masuk dalam syurga Allah. Kenapa terawal? Kerana dia jawab pada malaikat. Nak masuk macam nak hisap macam mana malaikat? Nak tanya tentang apa pada kami? Nak tanya tentang harta benda, kami tidak memiliki harta benda. Nak tanya kepada kami tentang dalam hidup kami tentang masa, kudrat kami, tak kekuatan sama dengan orang lain yang Allah bagi kekuatan pada kami. Kami gunakan untuk mentaati perintah Allah dia. Hidup atas dunia seadanya sepanjang dia hidup di atas dunia. Apa yang Allah bagi pada diri dia, apa yang Allah kurniakan dalam hidup dia, dia rasa lapang, tenang daripada dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Yang dia susah tapi dia tak tinggal solat. Dia susah tapi dia tak buka aurat. Dia susah tapi dia dalam keadaan dia taat. Orang ni lebih berbahagia hidup dia di akhirat nanti. Bila walaupun di dunia ini dia tidaklah dianggap model. Dia tidak dianggaplah orang yang banyak harta. Dia tidaklah menunjuk-nunjuk. Tak ada nak tunjuk-tunjuk dalam Instagram, dalam Facebook, tak ada pada diri dia. Orang macam ni bila dia pada mahsyar persoalan tak banyak dalam hidup dia, lalu disebut pada dia, kamu masuk dalam syurga dahulu. Masuk syurga dahulu. Kenapa masuk syurga? Itulah sebaik-baik nikmat yang kamu beramal dengan apa yang kamu ada dalam hidup kamu untuk mentaati perintah Allah. Ada ke orang macam ni para hadirin sekalian di atas dunia ni? Ada orang yang demikian. Orang yang dia boleh tahan dengan ujian yang Allah sedang uji pada dia. Dia tak pilih tentang pandangan manusia. Dalam hidup dia, dia pilih pandangan Allah. Bila dia pilih pandangan Allah yang utama dalam hidup dia, yang inilah dia akan rasa sonok, dia akan rasa gembira pada diri dia yang amat sangat dalam hidup dia. Di atas apa dia? Di atas setiap nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupan dia di dunia yang sementara ini. Dengan cara tadilah iman, Islam, kemudian teguh kita dalam agama Allah. Walaupun ada orang yang boleh berdiri tunduk pada depan Allah, orang ni patutnya layak masuk dalam syurga Allah dahulu. Tak, Rasulullah kata ada lagi yang lebih hebat daripada apa dia? Orang yang tawaduk, lebih hebat daripada orang yang tak menyombong, lebih hebat daripada orang yang sentiasa berzikir pada Allah. Orang yang macam ni dia lebih layak untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lebih awal masuk dalam syurga Allah. Kita ni kan kalau kena dapat vaksin awal kita rasa seronok dah. Ni bukan vaksin awal. Ni bukannya disebut makanan awal yang kita dapat, tapi kita dapat masuk syurga awal. Siapa yang dapat masuk syurga awal? Yang terawal masuk syurga. Itu golongan orang yang fakir miskin, yang tabah dalam hidup dia dengan agama dia, dan dia teguh istiqamah dengan perintah Allah dalam hidup dia, walaupun dia sesusah mana pun di atas dunia ini. Kita hidup atas dunia ni nak suruh jadi kaya, nak berebut nak banyakkan harta, berebut nak cari follower dan sebagainya dalam hidup kita. Tapi rupa-rupanya tak. Allah dia nak suruh kalau kamu nak cepat masuk dalam syurga Allah,
kamu terima seadanya apa yang Allah kurniakan pada kamu dengan keteguhan iman yang ada pada diri kamu tersebut. Kamu tabah dalam keadaan demikian. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, takutlah kamu pada Allah dalam urusan orang fakir. Rasulullah sebut, bimbanglah kamu pada Allah terhadap yang disebut dengan urusan orang-orang yang miskin, orang yang susah. Sesungguhnya Allah akan bercakap pada hari kiamat, mana sahabatku daripada makhlukku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di hari akhirat nanti, Allah akan tanya, mana sahabatku daripada makhlukku? Mana orang yang aku sayangi di kalangan makhluk aku? Para malaikat tanya, siapa orang tu ya Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami. Siapa yang kamu maksudkan itu ya Allah? Sahabat aku di kalangan makhluk aku. Siapa orang tersebut ya Allah? Ditanya pada Allah. Malaikat tanya Allah, siapa ya Allah yang kamu maksudkan ya Allah? Allah menjawab, orang yang fakir, yang sabar dan redha dengan ketentuan aku. Allah jawab, siapa sahabat aku di kalangan makhluk aku? Sahabat Allah di kalangan makhluk Allah. Orang yang fakir, yang sabar, dia dahlah susah, fakir dalam hidup dia, kemudian dia sabar dan redha dengan ketentuan Allah. Redha dia, Allah bagi macam mana pun pada diri dia, dia terima dalam hidup dia. Hidup dia tidaklah kata hidup dia nak mesti semua ada, tak. Dalam hidup dia semua redha, bukan semua ada, tetapi semua redha dalam diri dia. Dia redha je. Benda yang Allah bagi pada dia, alhamdulillah. Rezeki banyak ni, alhamdulillah. Segala benda yang dia dapat, alhamdulillah. Dalam hidup dia tak pernah merungut, tak pernah berputus asa, tak ada dalam erti kata kecewa dalam hidup dia, tetapi yang dia ada ialah Allah sentiasa ada dalam jiwa dia. Masukkan mereka ke dalam syurga, Allah sebut demikian. Bila begitu je, Allah sebut terus pada malaikat, masukkan mereka dahulu ke dalam syurga. Mereka masuk dalam syurga. Orang-orang macam ni masuk dalam syurga. Mereka makan dan minum sepuasnya dalam syurga. Sedangkan orang kaya ketika itu, hisab masih berada dalam keadaan ragu-ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang kaya pula sedang dihisab, sedang dihitung. Di padang mahsyar Allah tanya satu-satu. Mula Allah tanya, napas kamu berdegup, kamu guna untuk apa? Tangan kamu yang ada, kamu guna untuk apa? Tangan cakap tangan. Kemudian kaki, kamu bercakap. Kemudian bercakap semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang Allah tutup mulut masing-masing. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mula bercakap. Tangan ni mula sebut, Aku pernah sign borang itu ya Allah. Aku pernah buat permohonan itu ya Allah. Aku pernah, semua mengaku. Tangan mula bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Sekarang bolehlah. Kalau orang kaya, orang yang ada harta benda, dia boleh buat sidang media. Aku ada macam ni, aku ada macam ni, aku boleh buat segala-galanya. Semuanya duit aku. Semua guna aku dalam hidup dia. Atas dunia, atas dunia, atas dunia. Sampai di akhirat nanti, kamu kena bercakap betul. Kamu tak boleh menipu dah. Segala barang kamu, segala hak kamu yang diberi oleh Allah pada diri kamu, kamu akan dimula disoal. Satu-satu. Rumah kamu, kereta kamu, pakaian kamu, satu-satu ditanya. Orang miskin dah lama dah masuk dalam syurga. Orang kaya masih lagi disoal. Disoal di padang mahsyar. Tanya banyak je orang kaya ni. Allah tanya. Tanya sikit je. Televisyen. Macam mana televisyen? Televisyen ada berapa buah dalam rumah kamu? Tanya orang kaya. Handphone kamu banyak mana? Handphone kamu. Sampai 3-4 handphone kamu. Kemudian harta benda kamu macam mana? Geran tanah kamu kat mana? Tanya orang kaya ni. Segala harta benda yang dimiliki di atas dunia mula ditanya. Yang kamu buat video live dulu, yang kamu buat, kamu tayang cushion ni, kamu tayang rumah kamu, pintu rumah kamu tayang dapur rumah kamu tayang macam-macam gaya, kamu tayang. Kan atas dunia dahulu kamu buat video live terhadap rumah tangga kamu, kekayaan kamu tunjuk ni,
barang kemah ni penuh dekat tangan lengan kamu tu, kamu tunjuk segala-gala tu, kamu jawab sekarang. Allah tanya, kamu jawab sekarang, daripada mana kamu dapat, mana kamu belanjakan segala-gala benda yang kamu ada tu, sekarang kamu jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ahli syurga, orang miskin tu dah lama dah sorak-sorai dalam syurga Allah, makan minum puas dah dalam syurga Allah. Yang orang kaya ni ragu-ragu lagi nak jawab. Ni datang daripada sini, yang kamu sampai duit boleh simpan dalam rumah 250,000 dalam rumah kamu cash ni, benda apa? Harta benda dapat daripada mana kamu dapat ni? Benda apa yang kamu gunakan? Misal contohnya, sampai berjuta-juta duit kamu tersusun sampai dalam apa dia, atap-atap rumah pun ada duit kamu ni. Kamu datang daripada mana? Duit daripada mana kamu dapat ni? Kamu gunakan untuk apa? Macam mana kamu dapat macam ni? Allah tanya, min aina tasabahu, daripada mana kamu dapat? Wa fima anfaqahu, ke mana kamu belanjakan harta benda tersebut? Kamu gunakan untuk apa? Jangan main-main para hanskan. Orang yang dia rasa dia banyak harta benda, jangan nak sombong sangat, jangan nak sombong. Nanti di akhirat nanti gagak depan Allah. Nak jawab depan Allah tu jenuh dia. Ni daripada mana ni? Dapat daripada apa ni? Ni nak macam mana nak jawab depan Allah ni? Kalau LHDN tanya pun gagak dah nak jawab. LHDN je. LHDN datang tanya, ni daripada mana? Kamu dapat daripada apa? Kamu sumber mana? Kamu dapat. Pun gagak dah nak jawab. Ni bukan LHDN ni. Ni di padang mahsyar Allah. Sampai di padang mahsyar Allah, Allah tanya, kasut kamu berapa pasang? Kasut kamu, stokin kamu berapa banyak? Yang jam tangan kamu berapa banyak? Seluar dalam kamu berapa helai? Tanya semua, satu-satu. Dalam hidup kita. Dalam hidup orang kaya ni, tanya satu-satu. Kamu makan penuh hidangan atas meja kamu. Kamu makan apa dia? Kamu buat apa dia? Semua ni Allah tanya. Bila tanya, jawab tu gagap, nak jawab, ragu-ragu. Ni datang mana-mana. Ni yang macam mana? Yang ni macam mana? Dia mula dalam keadaan yang sibuk di padang mahsyar untuk nak menjawab, sedangkan orang miskin dah lama dah bersorak-sorai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakir miskin daripada golongan muhajirin akan masuk syurga sebelum orang kaya dalam kalangan mereka yang jaraknya sejarak 500 tahun. Orang-orang miskin dia masuk dalam syurga tu, orang miskin ni, orang yang tak ada apa-apa, hidup atas dunia, tapi ada agama. Yang dia pertahankan dalam jiwa dia, agama je pada diri dia. Dan rumah dia tu kita masuk tu, kosong je. Tak ada sofa-sofa, tak ada. Kemudian tak ada yang disebut dengan, tak ada yang digambarkan dengan apa dia, kemewahan, tak ada. Dan rumah dia tu, kipas pun ambil dengan apa dia, ketah je. Buat kipas. Nak sebutnya dalam rumah, berpeluh je. Anak-anaknya tengik-tengik je bangun. Keluarga dia. Pergi ke dapur tu, ada tungku untuk masak, satu je tungku untuk masak. Susahnya hidup dalam kehidupan mereka. Ni, tapi, bila azan, solat. Bila tutup aurat, jaga aurat. Kemudian kemas je kehidupan dia. Agama dia terjaga. Orang ni, dah lama dah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah lama dah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejarak mana? Orang kaya yang nak boleh masuk syurga tu sejarak 500 tahun. Sehari di akhirat Allah sama dengan 1000 tahun hidup di atas dunia. Bayangkan berapa lamalah dia nak lepas depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jaga-jaga kita. Nikmat yang ada ni, jangan kita ingat nikmat itu nikmat yang berkekalan. Jangan. Tetapi nikmat berkekalan syurga. Syurga je nikmat berkekalan. Segala nikmat yang ada atas dunia ni sementara. Ya, bila kita mati nanti, baju ni pun kita tak pakai. Kopiah ni pun kita tak pakai. Bila kita masuk dalam kubur nanti, pakai kain putih je. Bawa amalan menghadap depan Allah. Cuba tengok kawan-kawan kita yang mati disebabkan COVID ini, misal contohnya. Cuba tengok di kalangan mereka. Bila pergi menghadap depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, tak bawa apa-apa dah. Kenderaan motor dia, kenderaan yang disebut dengan rumah dia,
rumah dia, segala apa yang dia ada atas dunia, semua dia tinggal. Geran tanah dia pun dia tinggal. Yang dia menghadap depan Allah apa dia? Amalan. Bawa amalan. Dia kena jawab ni, rumah dia sebesar mana? Kereta dia sebanyak mana? Kenderaan dia macam mana? Segala benda yang dia telah menikmati nikmat-nikmat ini, semua dia akan disoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia je lah, kita pun sama juga akan disoal. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Ni, sampai beg kamu ni, sampai 3-4 jenis jenama beg yang ada pada kamu. Yang apa pakaian kamu ni, satu almari penuh pakaian kamu ni. Cuba kamu tengok makanan kamu tu, dalam peti ais tu, bertimbun-timbun makanan. Daging korban tahun lepas pun tak makan lagi. Daging korban tahun lepas. Orang tahun ni nak dapatkan daging korban pun susah. Yang kamu korban tahun lepas tu ada lagi tahun ni daging tersebut. Kemudian cuba kamu tengok dalam nikmat-nikmat yang Allah bagi pada diri kamu. Banyaknya nikmat yang diberi oleh Allah kepada diri kamu ini. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala atur bila sampai di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada hadis Al-A'mashi Sulaiman, daripada Atiyah Al-Aufi, daripada Abu Sa'id, dia mengatakan bahawa hadis ini hasan gharib daripada aspek ini, disebut demikian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakir miskin akan masuk ke dalam syurga sebelum orang kaya dengan jarak 500 tahun ataupun separuh hari saja. Itu gambaran. Dia berkata hadis ini hadis hasan sahih. Periwayatan lain menyatakan orang Islam yang fakir lebih dahulu masuk ke dalam syurga sebelum orang kaya separuh hari jaraknya, bermakna 500 tahun. Ada yang sebut 500 tahun dunia. 500 tahun dunia ni maknanya separuh hari jadi pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga berkata hadis ini hadis hasan gharib, hasan sahih, disebut demikian. Kedudukan riwayat diriwayatkan daripada Abu Darda, nak sebutnya jarak di antara ahli syurga yang fakir miskin dengan ahli syurga juga, nak masuk syurga juga orang kaya. Jarak dia berapa lama? 500 tahun jarak dia. Umur kita ni tak sampai 100 tahun. Bayangkan ni, di padang mahsyar Allah, menunggu di padang mahsyar Allah 500 tahun dengan umur dunia ini sendiri. Bayang suasana yang berlaku pada diri kita, keadaan yang akan berlaku dalam hidup mereka. Dia akan daripada Abu Darda bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya fakir miskin daripada orang Islam yang akan masuk syurga sebelum orang kayanya selama separuh hari dunia. Separuh hari akhirat. Baginda lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksudkan dengan separuh hari? Separuh hari akhirat itu apa dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab 500 tahun. Rasulullah sebut demikian. 500 tahun umur dunia. Allahu Akbar. Suasana. Baginda ditanya lagi, setahun itu berapa bulan ya Rasulullah? Setahun itu berapa bulan? Rasulullah menjawab 500 bulan. Rasulullah jawab setahun itu 500 bulan. Allahu Akbar. Setahun di padang mahsyar Allah 500 bulan. Kemudian ditanya lagi, sebulan berapa hari ya Rasulullah? Sebulan di padang mahsyar tu berapa hari ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sebulan 500 hari. Sebulan 500 hari. Menyamai dengan hari dunia ni lah. Sebulan tu sama dengan 500 hari di atas dunia. Kita ni setahun 365 hari. Tapi hari di padang mahsyar Allah, sebulan sama dengan 500 hari. Kemudian ditanya lagi, sehari berapa lama ya Rasulullah? Sehari berapa lama? Rasulullah menjawab, sehari sama dengan 500 daripada apa yang kamu kira. 500 jam, senang ceritanya. Bukan 24 jam, 500 jam daripada apa yang kamu lalui dalam hidup kamu. Dalam Sahih Muslim daripada hadis Abdullah bin Amru, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fakir miskin daripada orang muhajirin akan masuk syurga mendahului orang kaya dengan jarak 40 kharifan, sejarak lebih kurang 40 tahun. Jarak dia di antara ahli syurga yang kaya dengan ahli syurga yang miskin,
Yang orang miskin ni masuk dalam syurga tu, lama dah masuk. Setahun, Rasulullah cerita, setahun yang dimaksudkan dengan separuh hari tu, 500 tahun. Lalu tanya, setahun tu berapa bulan ya Rasulullah? Menyamai dengan dunia ini. Lalu Rasulullah jawab, 500 bulan. 500 bulan. Setahun, 500 bulan. Kemudian sebulan tu berapa hari ya Rasulullah? 500 hari. Rasulullah sebut 500 hari. Di dunia ni sebulan 30 hari je. Habis tingginya 30 hari, 31. Misal contohnya, kalau kita guna kalender Masihi. Tapi di akhirat nanti, sebulan bersamaan dengan lebih kurang sebulan 500 hari. Kemudian ditanya lagi, sehari berapa lama ya Rasulullah? Sehari, Rasulullah kata, bersamaan dengan 500 daripada apa yang kamu kira. Allahu Akbar. Golongan fakir mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masuk dalam syurga ni? Kalau kita tanya lagi, golongan fakir mana ya orang yang masuk dalam syurga ni? Perbezaan berapa hadis ini menunjukkan keadaan orang fakir ini berbagai-bagai, berbeza-beza. Tu kita kena faham. Begitu juga dengan orang kaya. Telah diterangkan daripada hadis Abu Bakar bin Abu Syaibah mengenai 3 orang yang akan masuk dalam syurga yang tidak ada percanggahan. Padahal kedua hadis berbeza maknanya. Sedangkan perbezaan seorang fakir mana yang masuk terlebih dahulu ke dalam syurga dan selisih tempoh masanya saja. Perbezaan dibuang daripada asas perbahasan pertama dengan cara menangguhkan kemutlakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kiraan yang dikaitkan dengan beberapa hadis yang lain. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Hadis ini ditangguhkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Maka maknanya adalah seorang fakir daripada kalangan muhajirin kerana tempoh masa itu adalah 40 tahun. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tetap sesuai dengan tempoh masa 500 tahun bagi fakir miskin daripada kalangan muhajirin. Demikian juga dengan hadis Abu Darda bagi fakir miskin daripada orang Islam selama separuh hari, iaitu 500 tahun. Aspek yang boleh dijadikan titik temu antara keduanya adalah lebih dahulu fakir miskin daripada kalangan muhajirin berbanding dengan orang kaya dalam kalangan mereka masuk syurga dengan jarak 40 tahun dan lambatnya yang kaya memasukinya dengan jarak masa selama 500 tahun. 500 tahun. Maknanya paling-paling teruk sangat, paling-paling lewat sangat dalam syurga, orang kaya masuk juga syurga ni sejarak mana? Sejarak lebih kurang 500 tahun. Sejarak demikian. Menurut pendapat lain, beberapa hadis Abu Hurairah, Abu Darda dan juga Jabir merangkumi keseluruhan fakir miskin pada satu zaman, seluruh zaman. Maka yang akan masuk syurga terlebih dahulu adalah orang fakir pada satu zaman dibandingkan dengan orang kaya pada zaman tersebut. Mengikut zaman-zaman itulah orang fakir miskin. Sebagaimana jika ditangguhkan dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebahagian lain yang mengatakan bahawa lebih dahulu masuk ke dalam sana dengan selisih masa selama 40 tahun. Sebagaimana keterangan daripada hadis Jabir yang dimaksudkan itu sendiri. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita ini tentang mengenai bagaimana mana yang lebih utama, kaya ataupun miskin sebenarnya dalam hidup kita ni untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung dalam perbincangan yang akan datang nantilah dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana untuk kita dapat yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi pahala-pahala yang sedia ada pada diri kita ini dan diangkat darjat setiap mereka yang menonton, mereka yang live, mereka yang like, mereka yang subscribe, mereka yang share dan mereka yang tag, segala-galanya. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala berpanjangan pada semua di kalangan kita ini. InsyaAllah Allah jadikan pada diri kita kebaikan dan Allah bagi peluang pada kita untuk meneruskan jalan hidup dalam beragama ini. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.